Kelas lain boleh, kelas kamu tak boleh nak bakar. Okey, dia recorded ya. So, hari ni kita akan mencari titik tengah dalam sistem koordinat charters. Okey. Titik tengah dalam sistem koordinat. Okey, apa formula titik tengah? Titik tengah ni, titik tengah ialah titik yang bahagian dua sama suatu tembereng garis. Itu maksud. Itu maksud dia. Titik tengah ialah dia ada garis, tembereng dia. So, membagikan. Kalau kita menggunakan jangka lukis, satu garis tu kita senang cari titik tengah dia. Kan kita buat tembereng dulu kan. Tembereng dia senang. Guna jangka lukis, kita tahu dapat titik tengah. Okay. So, kalau kita pada graf, ada petak, so senang kita buat macam ni. So, kita kira petak dia, and then kita cari titik tengah dia. Di mana di mana bateri saya, iPad saya dah habisan bateri, tak sempat, insyaAllah. Di mana titik tengah ni kita membahagikan dua garis tu. Antara, kalau kita lihat di sini, yang A tu, saya ambil gambar sekejap. Okay. Yang ini kalau lihat A ni, ini A. Okay, ini A. Kalau stop pula dah. Sekejap. Okay. Ini A. Okay. A dengan B ni satu, antara A dengan B ni satu garis. So, diberi MPQ, yang mana titik tengah dia. So, kita kena carilah jarak yang mana titik tengah dia antara MPQ. Iaitu. So, apa ni, kita ukurkan jarak dia. Sama banyak, iaitu di sini 4 unit, and then di sini 4 unit. So, ada 4 unit, so di tengah-tengah ada B. Sama juga dengan B, antara A dan B yang ni, antara A dan C, A, B, C, D ni, dia tentukan titik tengah bagi garis lurus AB, dengan C yang ni. So, titik tengah dia kita tentukan, jadi D adalah titik tengah dia. D adalah titik tengah dia. Okay. Then, kita tengok contoh 9 dalam buku teks. Contoh 9. Dia cakap P ialah titik tengah bagi garis lurus AB. Tentukan koordinat P. P dia tak beri. P dia tak beri. Dia tak beri P. So, yang diberi adalah A dan B. Ini garisan dia. Gambar ajar segitiga tu yang mana kita lihat koordinat bagi A adalah 17. Betul? Koordinat bagi A adalah 17. Manakala koordinat bagi B berapa? Berapa koordinat bagi B? 51. 51. Okey, bagus. 51. Kalau kita buat semalam tu, A ialah 1 tu ialah X1. 1 tu adalah X1. Manakala 5 adalah X2. 7 adalah Y1, and then 1 adalah Y2. Yang semalam. Okey, jadi mencari koordinat titik tengah dia P mana? P dia mungkin di sini,
Di mana? Dia P di tengah antara dua. Antara apa ni? Antara A dan B tu titik tengah dia P. Okey, kita lihat di bawah. Kita lihat di bawah. Cara dia nak mencari titik tengah tu. Okey. Langkah dia. Tengok langkah dia. Kita punya ayat ni nak habis bateri. Sekejap saya ambil. Ini saja juga. Itu je. Bateri je lah. Sekejap mas. Okey. So, langkah pertama, tentukan titik tengah bagi garis lurus AC dan BC. AC dan BC. Okey. Buat dah pula. Cakap. Okey. Sekejap, saya screen dulu. Okay. Jadi dia tentukan titik tengah antara AC dan BC. AC. So antara AC dengan AC ni titik tengah dia kita cari. Kita tentukan yang mana tengah dia. So kita gariskan. Gunakan jangka lukis. Gunakan jangka lukis. Setelah nak tunjuk jangka lukis dia macam mana guna. So kita buat hari tu. Jangka lukis dia iaitu kamu ambil jangka lukis, kamu ukurkan dari letakkan jangka lukis tu di antara A dan C tu, and then kamu tanda di sini yang saya bulat, iaitu pada koordinat negatif 3, 4. Kamu buat check situ sekali, letak pada A, letak pada C pula pun sama. So, lepas tu kamu buat sebegini pula. Iaitu pada 5 pula. 5, 4 di sini. Pada 5, 4. Okey. Pada 5, 4. Okey, lepas tu kamu gariskan. Garislah macam tu. Okey. AC. And then lepas tu lukis juga bahagi 2 sama sejam bagi AC dan BC. Jadi kamu tentukan titik tengah dia. And then kamu bahagikan sama serenjang. Kamu guna jangka lukis tadi lah. Set sana, set sini. Iaitu kamu letak di mana? Sama serenjang. Antara A, C dan B dan C. Yang ni. B dan C ni. Antara B dan C ni kamu buat pula sama serenjang. Kamu buat sama serenjang. Jadi kamu ukur antara dua tu kamu buat. Daripada C ni kamu buat jangka lukis. Ke atas ni tu. Titik atas ni. Sekejap. Buat warna lain pula. Warna biru ni. Antara C dan B. Sama serenjang C dan B warna biru. Dapat warna biru. Dan kamu garis dengan warna hijau. So titik pertemuan, saya letak warna hijau. Yang ni. Itu. Itu adalah titik pertemuan dia. Jadi titik pertemuan antara dua garis serenjang, antara AC dan CB itu bertemu itu. So, itulah titik P. Maknanya, titik tengah antara A dan B adalah P. Antara A dan B adalah P. Okey. Boleh faham? Boleh tak?
Kurang. Kurang faham. Okey, kurang faham. Kita kurang faham kejap. Sebab dia tak nampak ni ya. Tak nampak. Saya buat sekali lagi. Okey. Dia cakap tentukan titik tengah bagi garis lurus AC dan DC. Jadi kita nak tentukan garis titik tengah antara AC ni. AC dengan DC. Titik tengah. Macam mana kita nak buat titik tengah tu? Iaitu kita guna, kalau kita tak boleh guna pembaris, kita guna jangka lukis. Okay, jangka lukis. Jadi kamu ambil jangka lukis, dia kena sama jarak antara A dengan C tu kamu guna jangka lukis, kamu ambil jangka lukis tu sama jarak ataupun kurang. Kalau lebih jangan lebih sangat, nanti besar sangat. Sama jarak ataupun kurang. Okay? So, kamu buatlah. Kamu letak A ni, jangka lukis tu kamu letak pada A yang tajam tu. Pada A ni, saya tanda warna merah tu, tajam tu. Dan kamu buatlah ke atas tanda yang merah kata. Iaitu pada koordinat negatif 3, 4 yang merah tu. Lepas tu kamu tukar pula, jangan bergerak, jangan lukis tu, jangan bergerak. Kamu letak pula yang tajam pada C dan kamu temukan pada titik yang merah ni juga. Yang merah ni. Letak pada C dan bertemu pada yang tadi juga. So dapatlah dia akan titik pertemuan dia. Dia garis itu dan titik pertemuan macam yang warna hijau tu. Okay. Dah siap yang tentukan pembahagi dua serenjang bagi AC. AC dah siap. Okay. AC dah siap. Okay. Sekarang kita nak cari kita nak cari BC pula. Kita nak cari yang BC. Okay. Kita nak cari yang BC. Ini yang BC. Warna biru. Warna biru BC. So BC pula, kita guna jangka lukis, jarak yang sama tadi pun boleh. Kita letak pada C. Kita letak pada C. And then kita menghala ke atas. Menghala ke atas. Okay, tadi juga sama. Sama, sorry. Yang tadi, antara A tadi, kita meletak ke sebelah tadi. And then juga kita letak tadi yang A tadi sini. Sorry. Iaitu pada 5, 4. Sebenarnya kita tak boleh angka 5, 4 tu kita letak. Akan pergi kat situ. And then, letak pada C. Ya. Tak sampai pun sampai yang titik yang hijau tu. Macam mana? Hijau yang dekat P tu kan? Kan letak dekat A. Okey. Dia tak sampai pun. Dia terlebih. Dia lebih? Yang mana? Dekat mana? Yang dekat cikgu bulat yang dekat P tu. Okey. Kan jangka lukis letak dekat A. Terlebih? Ha. Dia terlebih ke? Ha. Siapa tu? Aino ya? Terlebih. Halo Aino. Hello. Sekejap. Saya punya iPad dah mati. Halo? Sekejap. Apa ni? Saya share yang inilah. Sekejap. iPad saya ni mati dah pula. Saya tak terperasan bateri habis tadi. Okey. Sekejap. Okey, yang ni. Okey, yang ni
Okey, lebih tak apa. Mana tadi? Okey, antara ni kan, lebih pada P ni kan, bukan 5 4, betul? Ha. Betul. Okey, lebih tak apa. Ha? Kenapa pula dia berbunyi 2 kali ni? Suara saya ni. Okey. Dia lebih kat sini tak apa. Lebih sini pun tak apa. Kamu letak pada A, kamu buat ke sini. Lepas tu kamu, sebab apa? Dia tak boleh sama dengan sini. Lepas tu kamu letak kat A, kamu buat kat sini, kamu buat kat sini. And then kamu letak pada C, kamu buat kat sini juga. Nanti dia akan bertemu juga. Dengan syarat jangka lukis kamu tu jangan bergerak. Jangan bergerak. Dia akan berada pada garis 4 ni juga. Dia akan berada pada garis 4 ni. Begitu juga pada B, pada yang CB ni pun. Kamu letak pada C, kamu mahala ke atas, dia akan dapat kurang pada garis ni pun tak apa. Lebih pun tak apa. Lepas tu kamu letak pada B pula, yang pentingnya dia bertemu tu pada garis sini. Pasti dia akan bertemu. Dengan syarat yang lukis kamu tu jangan digerakkan. Boleh? Boleh tak? Cuba. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Yang lain boleh buat? Boleh. Kamu, okey, yang pertama, kamu letak jangka lukis kamu pada A. And then, kamu menghala ke bawah, ke sebelah sini. Kamu ambil, ukur tu jangka lukis kamu tu, daripada A ni, pensel yang tajam letak pada A, yang pensel tu, yang sampai C pun boleh, tapi panjanglah nanti. Ataupun sampai ke sikit lagi nak sampai C. Kamu pun buat ke sini. Lepas tu kamu pun buat sebelah kanan pula. And then letak pula yang tajam pada C, buat sebelah kiri ke atas. Buat sebelah kanan ke atas. Dia akan bertemu macam ni. Kan? Dia akan bertemu macam ni. Kan? Lepas tu bila bertemu, kamu ambil pembaris, kamu garis, temukan garis ni. Garis sini. And then ambil yang kelukis pula untuk BC pula. BC. Okey. Ambil, letak pada B yang tajam. Okey. Tak bergerak pun tak apa. Guna yang tadi pun boleh. Kamu hala ke atas pula. Hala ke atas, buat ke sini. Lepas tu hala ke bawah pula, buat ke sini. And then tukar pula letak yang tajam pada C. Buat ke atas pula. Begini. Buat ke bawah ni. Lepas tu kamu ambil pembaris, kamu temukan garis tadi yang bertemu tadi. So, dia akan bertemu titik dia pada P. Dan titik tengah bagi AB adalah 3, 4. Boleh? Boleh. Dapat? Dah. Dapat. Okey. Kalau dah dapat, Alhamdulillah. So, kita dah pergi setengah jam. Nanti saya punya iPad pun dah habis bateri. Semalam anak saya main game. Saya tak perasan tadi bateri dah habis. Handphone kamu pun mungkin bateri dah habis nanti. Tak apa. Kita buat yang ini dulu pada hari ini. Esok kita masuk pada pengiraan dia yang ini. Titik tengah yang ni. So, and then kamu salin contoh 9 ni. Salin contoh 9 ni. And then saya nak kamu buat. Mana latihan dia? Titik tengah. Bagi titik tengah pasangan titik berikut. Tentukan titik tengah bagi pasangan titik berikut. PQ. Yang ni. Kamu ada kertas graf tak? Ada. Ada. Sekarang ni susah nak beli kan. Kedai alat tulis tak ada dia. Ditutup. Okay, tak apa kan. Yang ada guna kertas graf. Okey, guna kertas graf. Kamu tentukan koordinat dia. Okey, yang ini. PQ. Cari titik tengah dia. So, kamu buat macam tadi lah. Kamu sambung dulu sini jadi PQ. Sini buat M lah. Di sini M. Buat garis
segitiga sini. Lepas tu RS titik tengah. RS senanglah titik tengah kan. RS, kamu titik tengah dia apa dia? Macam mana nak buat RS ni? Titik tengah dia. Macam mana nak cari RS titik tengah dia? Guna pembaris tak? Tak perlu. Guna pembaris masih nak garis lah. Kamu ambil jangka lukis, daripada R ke S ni, ambil jarak dia, jangka lukis tadi. Lepas tu macam tadi lah. Kamu buat daripada R tu letak tajam, pergi sebelah kanan, pusing sikit. Pergi sebelah kiri, pusing. Lepas tu kat S pula, jangan bergerak, jangka lukis. Pergi sebelah kanan, atas, pusing sikit. Pergi sebelah, yang penting ada pertemuan. Pergi sebelah kiri, pusing sikit. And then ambil garis, pembaris garis. Itu dapatlah titik tengah dia. Nanti kamu akan dapat titik tengah dia. And then TU, mana TU? TU. Okey, ni sama. Kamu buat garis, kamu bentukkan segitiga bagi TU ni. Bentukkan segitiga bagi TU ni. So, buat macam tadi, contoh tadi. And then WV. Ini mencancang. Kan? Iaitu pada koordinat koordinat dia. Mencacang dia. Pada negatif 2 X kan. Dia mencacang. Pada negatif 2 X. Dia mencacang. So, sama juga. Ambil jangka lukis. Letak pada W. Ambil jarak dia. So, jangan ambil panjang sangat jarak dia. Ambil sampai separuh pada ni pun boleh. Tapi lebih pada separuh lah. Lebih pada separuh. Lebih pada separuh. Ataupun kamu ambil jangka lukis tu letak yang tajam tu pada W. Pensel dia pada V. Okay, lepas tu kamu pergi dekat sini, check kat sini. Pergi dekat sini, check kat sini. Macam tu. Lepas tu letak pula pada V pula. Jangan bergerak, jangan lukis. Jangan bergerak. Pergi sebelah atas kanan, pun gariskan, temukan titik dia. Pergi sebelah kiri, temukan. Lepas tu ambil pembaris, garis. Dapatlah titik tengah dia. Berapa titik tengah dia? Koordinat dia. Berapa? Contoh ni kamu dapat berapa? Negatif 2, 3. Tentukan. Titik tengah sama dengan negatif 2, 3. Contoh dia. Boleh? Boleh. Sebab dia nak titik tengah dia nak dalam bentuk koordinat. Dalam bentuk koordinat. Nyatakan. Iaitu di mana koordinat dia. Okey. So saya nak kamu buat yang itu ni lah. Boleh? Saling contoh apa tadi? Ini contoh dia. Contoh 9, muka surat 133 dan 134. And then buat latih. Jom cuba nombor 3. Nombor 3. Guna kertas graf. Dalam kertas graf. Buat dalam kertas graf. Ini pun dalam kertas graf juga. Contoh tu dalam kertas graf juga. Boleh? Kertas graf kamu kan depan belakang, betul? Betul tak? Betul. Depan belakang. So, yang depan tu buat contoh, di belakang tu buat yang. Kamu buat skala besar sikit lah yang ni. Yang ni skala besar sikit. Yang ni buat yang satu petak besar tu sama dengan 1. Yang ni. Petak besar ni sama dengan 1. X pun sama, Y. Biar dia nampak besar sikit. Jangan buat petak kecil tu 1. Nanti kecil sangat. Dan pensel kena tajam. Pensel pada jangka lukis tu kena tajam. Baru dia tepat. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada soalan. 2, 4, 6, 8. 9, 8. Mana Darwish? Masuk balik. Kenapa Darwish keluar tadi?
Kamu tak ada ni ya, kamu guna PC. Tak ada apa? Tak ada mic. Ada check kamu tak? Okey. Okey. Ada soalan nak tanya? Faham? Okey, yang pertama ni kita menggunakan kita mencari titik tengah sebagai penutupnya. Kita mencari titik tengah dengan menggunakan jangka lukis sahaja. Iaitu menggunakan jangka lukis, kita akan mendapat titik tengah. Sama ada garisan biasa ataupun garisan pada graf charters. Kita gunakan jangka lukis, iaitu dengan mencari garis serenjang. Okey. Hari esok kita akan menggunakan formula. Macam mana kita nak mencari titik tengah menggunakan formula. So, ada kala kita mencari titik tengah ni kita menggunakan jangka lukis saja. Ada kalanya berkaitan pada soalan kita menggunakan formula. Kalau jangka lukis senang, tak perlu nak kira-kira lah. Kita lukis saja. Dia agak sukar sikit bila soalan tu dia menggunakan formula. Tak sukar mana. Cuma dia teknikal di situ. Ada teknikal. Kalau salah negatif positif pun salah jawapan. Itu masalah dia. Tapi menggunakan jangka lukis sangat senang. Okey, kalau tak ada soalan itu saja. Untuk hari ini buat dalam kertas graf and then hantar macam biasa, nanti saya hantar dia punya maklumat dia. Okey. So ada soalan? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Boleh Okey. So kalau boleh boleh buat sekarang, simple saja. Latihan tu dalam setengah jam pun saya dah siap. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Salam. Terima kasih, Cikgu.